Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farid Fardan bin Suhaili, nombor matrik 260596, Pusat Pengajian UUM Kota Kinabalu. Untuk tugasan GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Tajuk tugasan adalah Dasar Kemakmuran Bersama 2030. Pengenalan. Malaysia memerlukan wawasan baru untuk melakar perjalanan pembangunan ekonomi bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mampan. Pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif kepada semua rakyat dan pembinaan sebuah negara bangsa yang aman, berjaya dan bersatu. Malaysia sedang berusaha untuk menjadi sebuah negara yang terus membangun selaras dengan perkembangan pesat ekonomi yang adil, saksama dan inklusif di semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rangkaian bekalan. Visi Dasar Kemakmuran 2030. Dasar ini adalah kesinambungan daripada Wawasan 2020 yang telah dianjurkan 3 dekad lalu oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir untuk memacu kejayaan ekonomi negara, meningkat taraf hidup rakyat dan membina kebersamaan. Dasar Kemakmuran Bersama 2030 adalah merupakan ikrar untuk menjadikan Malaysia sebuah negara mencapai pertumbuhan yang mampan di samping memastikan pengagihan yang adil dan saksama merentas peringkat pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Matlamat Dasar Kemakmuran Bersama 2030. Matlamat utama Dasar Kemakmuran Bersama 2030 adalah untuk menyediakan seluruh rakyat bertaraf hidup yang layak menjelang 2030. Objektif Kemakmuran Bersama. Terdapat 3 objektif, iaitu pembangunan untuk semua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan, negara bersatu, makmur dan bermaruah. Pembangunan untuk semua, menstruktur semula ekonomi yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi, dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat. Yang kedua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan, menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan etnik, pembangunan wilayah, rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan. Negara bersatu dan makmur dan bermaruah, menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Rukun negara menetapkan beberapa objektif utama. Objektif yang pertama adalah mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Keempat, membantu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Dan yang terakhir, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Penstrukturan semula ekonomi. Malaysia telah melalui beberapa peringkat pertumbuhan untuk mencapai status semasa. Corak ekonomi berasaskan etnik yang dibangunkan pada zaman penjajah telah mengakibatkan pertelingkahan sosial dalam kalangan rakyat. Dasar ekonomi baru telah membina semula kepercayaan dan persefahaman dalam kalangan etnik di samping membuka jalan baru untuk penglibatan ekonomi. Langkah penyusulan semula ekonomi masih dilaksanakan dengan
tumpuan negara yang beralih daripada pertanian kepada industri melalui pelaksanaan dasar perindustrian negara dan pengenalan wawasan 2020. Tadbir urus dan integriti. Pentadbiran negara haruslah mempunyai aspek tadbir urus yang baik dan berintegriti tinggi. Membolehkan ini akan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan untuk terus mentadbir dan mentadbir negara. Isu dan cabaran. Rasuah telah mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat yang meluas terhadap kerajaan. Penglibatan pihak berkepentingan dalam pentadbiran negara telah memberi kesan kepada kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Kelemahan dan pengurusan dan pemantauan projek juga mengakibatkan ketirisan dalam pembiayaan kerajaan. Terdapat 9 kumpulan di bawah pengurusan polariti. Yang pertama adalah kumpulan B40. Kumpulan utama yang memerlukan pelbagai jenis bantuan kerajaan termasuk program peningkatan pendapatan iaitu kumpulan B40, golongan miskin dan mereka lemah dari segi ekonomi. Kumpulan yang kedua merupakan peralihan ekonomi dalam masyarakat. Komuniti peralihan ekonomi termasuklah populasi yang terdedah seperti komuniti estate, kumpulan miskin bandar dan kumpulan setinggan. Yang ketiga merupakan masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli mestilah diutamakan dalam dasar usaha kerajaan yang dikaitkan dengan kesejahteraan mereka supaya mereka dapat mengaut kelebihan pertumbuhan ekonomi negara. Sebilangan penduduk asli kekal miskin akibat daripada jurang pendidikan. Yang keempat merupakan bumi putera Sabah dan Sarawak. Strategi kerajaan dalam menguruskan polariti haruslah menggalakkan perlindungan hak orang asli Sabah dan Sarawak mengikut perjanjian Malaysia 1963. Seterusnya adalah orang kurang upaya. Tambahan pula, peningkatan kualiti hidup dalam kesejahteraan. Orang kurang upaya haruslah dipupuk melalui pendekatan inklusif dalam komuniti untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Yang seterusnya adalah kumpulan belia. Belia merupakan kumpulan sasaran penting dalam pengurusan polariti kerana mereka mempengaruhi nasib negara. Isu kritikal yang mesti ditangani ialah penyediaan peluang bekerja yang bergaji tinggi yang setara dengan kelayakan dan berkebolehan bakat mereka. Kumpulan seterusnya merupakan kumpulan wanita. Dasar kerajaan yang sensitif jantina akan meningkatkan penglibatan dan kepimpinan wanita dalam sektor awam dan komersial. Seterusnya adalah merupakan kumpulan kanak-kanak. Kerana kerapuhan mereka dalam menghadapi isu sosioekonomi, pengurusan polariti haruslah menekankan dasar tertentu untuk kanak-kanak memelihara hak dan keselamatan mereka. Dan yang terakhir adalah kumpulan warga emas. Sebagai kumpulan sasaran, pengurusan polariti warga emas haruslah merakumi penyediaan ruang untuk menyokong kesejahteraan mereka. Jangka hayat rakyat Malaysia semakin meningkat dan negara diramalkan akan mempunyai penduduk yang semakin tua menjelang 2030. Kesimpulan, secara tuntas, walau apapun masalah yang bakal dihadapi Malaysia dalam memenuhi maklumat ini, apa yang dibayangkan dalam wawasan baru ini hanya boleh direalisasikan dengan usaha konsisten mulai sekarang. Semua rakyat Malaysia seharusnya memanfaatkan peluang ekonomi yang ada pada hari ini. Dengan kemajuan pesat teknologi, terdapat beberapa peluang ekonomi yang tersedia untuk semua rakyat Malaysia, khususnya peniaga usahawan, untuk meningkatkan pengeluaran dan pendapatan negara. Sekian, itu saja daripada saya, Doktor. Terima kasih.